Ini saya akan tunjuk pada anda bagaimana anda nak buat satu copywriting yang memang ada poster. Tapi kali ini saya bukan nak ajar anda buat poster dan copywriting sekali. Tapi saya nak tunjuk pada anda bagaimana kaedah yang terbaik sekiranya anda dapat ruang untuk buat posting di komen orang lain ataupun anda buat di grup-grup. Jadi saya tak jadi masalah dengan poster anda. Cuma bezanya adalah bila kita meletakkan poster, dia hanya sekadar untuk memberi gambaran perjalanan orang tu bagaimanalah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu anda, gunalah perkataan ataupun gunalah copywriting storytelling untuk membantu anda menambahkan lagi rasa nak tahu lagi apa yang kita keluarkan untuk mereka. Jadi kali ni saya tunjukkan satu orang yang saya telah cuba ubah gerak kerja dia. Bukan cuba untuk jadikan yang terbaik, tetapi saya cuba untuk letakkan bagaimana bila kita menerangkan diri kita akan nampak dekat situ lah. Jadi ini contoh saya minta orang komen dekat saya punya wall dan mereka tepek mereka punya iklan. Okey, saya panggil dia tepek lah. Okey, jadi yang pertama sekali anda tengok apa yang ada pada Zikrul Advisor ni, Faraid, wasiat dan hibah. Saya bahagian urus harta pusaka dan rancang melalui wasiat dan hibah tuan. Okey, jadi saya tak jadi masalah dengan ayat tu. Ayat tu perfect, bagus, kemas dan ada poster good. Good, sangat bagus. Jadi apa yang saya perlu pertambahkan adalah contoh yang saya tunjuk pada anda ni, contoh ayat, harta pusaka hanya milik orang bertanggungjawab. Awak dan kita semua pasti akan mewarisinya. Nampak tak ayat dia? Saya sedia bantu uruskan dari penyediaan dokumen, submit semua urusan sampai siap tuntutan saya sediakan. Percuma sesi detail, cara settlekan khas anda hari ni untuk uruskan segalanya. Usah malu dan segan, saya free sekarang nak bantu anda. Call atau WhatsApp, tengah malam pun saya angkat. Kalau tengah tidur je saya tak angkat. 022 nombor telefon dia, 100% percuma sesi. Saya ulang balik cara settlekan. Saya Tuan Nizam Syafiee, pegawai handsome, saya tekan urus harta pusaka sampai tertuntut. Jadi apa yang kita buat sesuatu ayat ni, bila kita letak ayat ni sekali dengan poster, dia akan nampak kesan dia adalah kita sedang memberi satu maklumat lebih jelas. Instead daripada mereka kena scan, mereka nak kena ni, jadi kita pun kena sediakan nombor telefon. Jadi daripada ayat yang saya buat ni, saya letakkan ayat sebab harta pusaka ni orang Melayu kita tidak ambil berat. Maaf cakap, kita tidak menekankan bagaimana nak buat wasiat dan sebagainya, nak menguruskan. Sebab saya dah berlaku pada keluarga saya. Jadi kekurangan untuk orang nak ambil individu-individu sebagai penasihat memang sangat kurang lah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah sebab apa kita belajar, saya sendiri dah belajar, baru saya faham, kena ada orang ketiga untuk menguruskan harta kita lebih baik. Jadi apa saya buat situ adalah ayat pertama saya letakkan, assumekan orang harta pusaka ni milik orang bertanggungjawab. Maksudnya bila orang tu tahu dia bertanggungjawab, dia pasti akan buat gerak kerja tersebut. Dan apa yang kita nak terangkan dekat sini, ayat kedua saya tulis, awak dan kita semua pasti akan mewarisinya. Saya bagi tahu realiti. Bila dia telah meninggal dunia ataupun orang yang telah dia nak tinggalkan harta pusaka ni adalah milik kita. Saya sedia bantu urus. Nampak tak ayat dia? Dari penyediaan dokumen. Daripada gambaran yang dia buat tu, dia ada berapa step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 step yang ada dekat dalam gambar tu. Saya ringkaskan dalam bentuk penulisan. Dari dokumen, submit semua urusan sampai tuntutan saya sediakan. Maknanya saya pendek jadi 3. Daripada 9 saya pendek jadi 3. Jadi dekat sini pula saya bagi tahu cara settlekan. Saya guna keyword cara settlekan, iaitu sesi percuma. Maksudnya kita nak bagi tahu orang sesuatu perkara yang kita sedang buat ni mudah aje. Nak nampak mereka nampak mudah, baru dia orang datang, baru mereka dengar. Jadi bila mereka dah dengar, baru mereka faham, begini. Dia punca utama dia adalah kita nak bawa orang datang dengar pada kita pun ada masalah. Dia nak bawa dia datang sebagai prospek pun ada masalah. Bagaimana anda nak jadikan dia pelanggan? Jadi permulaan saya settlekan. Nampak kat situ? Saya buat satu ayat cara settlekan. Khas untuk anda hari ni patutnya kan. Usah malu, usah segan. Saya free sekarang nak bantu anda. Kita bagi tahu kita sekarang ni memang nak bantu dia. Call atau WhatsApp. Tengah malam pun saya angkat. Cuma tengah tidur saya tak angkat. Gitu. Ada sedikit lawak humor tentang nak tengok karakter kita dekat dalam ni. So orang akan rasa macam dia ni ada
sedikit-sedikit macam ni. Tak jadi masalah kalau anda tak nak masuk, tak ada masalah. Tapi saya letakkan humor sebab saya nak letakkan itulah karakter diri saya. Sebab saya yang tulis copywriting ni kan. Letak nombor telefon, ulang sekali lagi. 100% percuma sesi cara settlekan. Jadi 2 kali saya tekankan bagaimana orang tu nak buat gerak kerja. Bila prospek nak datang, dia terasa dia bukan dijual tau. Dia ataupun kita sedang menjual pada dia. Kita sedang memberi perkhidmatan kepada dia. Saya Tuan Izan, pegawai handsome, saya urus harta. Kita letakkan trademark pada kita. Jadi apa yang anda boleh belajar daripada sini, yang tersirat dari kat sini, tolong bagi tahu dengan saya. Perjalanan paling mudah adalah bukan kerana poster, bukan kerana ayat iklan. Tetapi perjalanan paling mudah adalah kita nak sampaikan mesej yang mana mesej tu kena kepada orang yang membaca. Bila kena pada orang membaca, maksudnya sampai, dia menjadi prospek kita. Bila kita dah jumpa, dia jadi pelanggan kita. Jadi itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Jadi apa yang saya sampaikan pada anda hari ini, satu ilmu. Jangan lupa applykan ilmu yang saya bagi ni, guna dan selalu. Okey, boleh insyaAllah. Jumpa lagi dalam sesi Cek Copywriting bersama Tuan Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.